Kita akan tengok macam mana nak construct and interpret stem and leaf diagrams. Baik, apa dia punya purpose? Purpose dia adalah easier to see the range of values in your dataset and the relative frequency. Okay, so macam mana nak buat? Okay, ini ada cara dia, tapi saya akan tunjukkan terus menggunakan example 3. Baik, so soalan nombor 1, construct a stem and leaf diagram for the data below. Baik, ini kamu ada data, so ini group ke ungroup? Ini adalah ungroup data. So caranya adalah macam ni. Okey, kamu akan buat satu table macam ni. So ini adalah stem, ini adalah leaf. So katakan kita ada 12 ni. So kita akan letak macam ni. Ini 1, kemudian sini 2. Okey. Kemudian yang 13 ni, okey, so sini akan jadi 3. So cara bacaan dia adalah yang ini adalah 12, ini adalah 13, macam tu ha. Kemudian kita ada nombor apa lagi? Kita ada nombor 2. So 2 1. So 2 1, kemudian 2 7. So dia akan jadi macam ni. Kemudian selesai, ini dah selesai. Okey, yang seterusnya 33. So ini 33, kemudian 34, kemudian 35. Ingat kamu punya susunan tu mesti teratur. Okey, ni in a straight line, ini pun in a straight line. Baru kita nampak dia punya distribution sekejap lagi. Okey, so satu lagi adalah 37. Kemudian yang seterusnya adalah 40. So 40 kita buat macam ni. 0 0, ada dua kali kan. Kemudian 41. Okey, kemudian kita akan tulislah sini key 1 2 means 12. Okay, so kita tengok kita punya distribution ni. Kalau kita tengok, kalau saya buat macam ni, so kita akan nampak dia punya peak adalah dekat 30 ni. Okay, data yang 30 lebih ni, di sini frekuensi yang paling tinggi. Okay, manakala yang lain tu biasa-biasa saja. Okay, di sini yang obviously dia punya peak ataupun puncak dia adalah pada data yang 30 lebih ni. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Complete a stem and leaf plot for the following list of grade on a recent test. So, macam biasa, kita akan buat macam ni dulu. Ini tulis stem, ini adalah leaf. Kemudian kita tengok data tu, kemudian kita akan susunlah. Baik, yang paling kecil sekali adalah 42. So, saya akan buat 4, sini 2. Kemudian next data adalah 67. So 5 tiada, so saya tak akan letak apa-apa di sini. Kemudian next adalah 6, 67. Okay, next adalah 73. Kemudian 78. Kemudian next adalah 82, 84 dan 86. Dan next adalah 91, 94, 99. So kalau saya buat macam ni, okay, saya akan nampak graf ni dia adalah banyak di kawasan 8 dan 9, 80 dan 90. Okay, dan dia tiada data yang berada dekat bahagian yang 50 ni. Okay, so selesai untuk stem and leaf data. Okay, so kita teruskan kepada ungroup data 6.2 measures of location. Yang pertama kamu akan belajar tentang mean. Okay, mean adalah secara ringkasnya adalah average. Okay, cara tulis dia adalah macam ni, X bar and define as sum of all data bahagi dengan bilangan data tu. Okay, so kita pergi kepada example 4 terus. Ni sebenarnya senang saja. Baik, so dia nak cari mean. So mean X bar adalah sama dengan 3 tambah 5 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 9 bahagi dengan bilangan data. Berapa bilangan data yang kita ada ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So bagi 7. So kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 5.6. Okay, so itu adalah mean untuk soalan yang pertama. Kemudian untuk soalan yang kedua, find the mean of a set of data. Baik, kamu ada number of children dekat sini. Ini orang yang tak ada anak. Okey, yang ini ada seorang anak lelaki, ni 2 orang anak lelaki. Okey, yang tak ada anak lelaki 2 orang. Okey, 2 family contohnya. Yang ada seorang anak lelaki ada 5 family. Yang ada 2 orang anak lelaki 7 family. Macam itulah. So, rumus dia akan jadi macam ni. X bar adalah sama dengan summation. Okey, ini namanya adalah sigma. Okey, tugas dia adalah summation ataupun hasil tambah. Okey, hasil tambah F darab dengan X bahagi dengan summation of F. So, kita akan buatlah. Baik,
Summation of fs ni maksudnya 0 darab 2 tambah 1 darab 5 tambah 2 darab 7 macam tu. So 0 darab 2 tambah 1 darab 5 tambah 3 darab 3 tambah 4 darab 2 tambah 5 darab 1. Kemudian bahagi dengan summation of frequency. So 2 tambah 5 tambah 7. Okay, ni semua tambah. So 2 tambah 5 tambah 7 tambah 3 tambah 2 tambah 1. So kamu akan dapat 41/20, which means dia adalah 2.05. So kalau bagi data ni, saya akan cakap average. Okey, untuk data ni average family yang ada anak lelaki adalah sebanyak 2 family. Okey, average. Okey, katakan dalam satu kampung tu, okey, kita dapat data ni. Okey, bagi 20 family. So average dalam 20 family tu kita ada 2 orang anak lelaki, average dia. Baik, kita pergi kepada soalan nombor 3. The mean of 5 numbers is 7 and the mean of 4 other numbers is 12. Find the mean of the 9 numbers together. Okay, so macam mana nak buat? Baik, kita tengok Yang pertama ni 5 numbers. Okay, dia punya mean adalah 7. So katakan number yang pertama A plus B plus C plus D plus E. Kita tak tahu number dia apa. So kita buat je lah A, B, C, D, E macam tu. Ini bahagi 5. Okey, adalah sama dengan 7. Ini adalah rumus mean. Hasil tambah semua nombor ni bahagi dengan bilangan nombor, dapat mean dia sama dengan 7. So kita akan dapat A plus B plus C plus D plus E adalah sama dengan 35. Ini pindah pergi sana, dapat 35. Maksudnya hasil tambah 5 nombor ni adalah sama dengan 35. Kemudian yang satu lagi tu, mean of 4 other numbers. Katakan F plus G plus H plus I bahagi dengan 4 adalah sama dengan 12. So F plus G plus H plus I, okay, adalah sama dengan 48. So kita punya hasil tambah semua nombor, okay, maksudnya yang ini tambah dengan yang ini, ada 9 nombor semua sekali. Hasil tambah dia adalah sama dengan 35 tambah 48, which is equal to 83. Kemudian N kita adalah sama dengan 9. Soalan cakap find the mean of the 9 numbers together. So X bar adalah sama dengan summation of X over N, which is equal to 83 over 9, iaitu dia adalah sama dengan 9.22. Okay, so ini adalah kita punya mean untuk ungroup data. Okay, untuk video kali ni kita akan tengok macam mana nak cari median untuk ungroup data. So apa dia median? Median is the middle value when a set of data is arranged in order of magnitude. Maksudnya kita kena susun data kita dalam bentuk ascending orders. Okey, kita susun dulu data kita. Kemudian kita akan pilih middle point. Sebagai contoh, example 5 ni, kita ada data yang dah dalam susunan menaik. Okey, so data ni ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so kita ada 7 bilangan data. Median adalah yang tengah-tengah. So itu adalah data yang di tengah-tengah. So median dia adalah 201. Tapi ini kalau kita ada 7, macam mana kalau kita ada contohnya 100 data, okay, 50 data. Takkan kita nak cari tengah-tengah macam ni kan? So dia ada dia punya formula. So di sini adalah formula dia. Okay, ini adalah formula dia. Okey, kalau data kamu tu odd, contohnya ada 3 bilangan data, 5 bilangan data, 9 bilangan data. So median dia adalah n plus 1 over 2 observation. Okey, kalau even, dia punya median adalah mean of the two middle values. Baik, kalau teori macam ni mungkin susah kamu nak faham. So kita tengok dengan example 6. Okey, example 6, find the median for the following sets of data. So yang pertama kita kena susun dulu. So untuk soalan nombor 1 ni kita susun 17, kemudian 20, kemudian 21, kemudian 24, kemudian 28, kemudian 32 dan 36. Okey, so kita ada berapa bilangan data ni? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita ada bilangan dia adalah sama dengan 7. Baik, rumus kita yang kita akan guna adalah n plus 1 over 2. Okey, observation. Maksudnya observation yang keberapa ni? Okey, so maksudnya dia akan jadi macam ni. 7 tambah 1 bahagi 2. Okey, so dia adalah sama dengan 8 bahagi 2. Okey, observation yang keempat. Okey, so
bila kamu dah kira ni, maksudnya bukan jawapan kamu tu adalah 4, tapi jawapan kamu adalah observation yang keempat bila kamu cari start daripada kiri. So ini observation yang pertama. Okey, ini adalah observation yang pertama, ini adalah observation yang kedua, ini adalah observation yang ketiga, dan ini adalah observation yang keempat. Maksudnya ini adalah kita punya median. So median kita adalah sama dengan 24. Macam tu. Okey, ini adalah soalan 1A, kemudian 1B. Okey, kita tengok data tu, kemudian kita susun. So 2.71, 3.56, 4.35, 5.48, kemudian 6.22, kemudian 8.61. So kalau kita kira, kita dapat bilangan data ni adalah sama dengan 6. So kita guna rumus kita, n plus 1 over 2. Okay, observation yang keberapa ni? So 6 tambah 1 bahagi 2. So kamu akan dapat observation yang ke 3.5. Okay, so kita tengok data kita. 3.5 ni di mana? Okay, ini yang pertama, first observation, ini second observation, ini third observation. So dia 3.5. 3.5 berada di tengah-tengah ni. So apa yang kita akan buat adalah kita akan cari mean of these two value. So 4.35 tambah 5.48 bahagi 2. Okay, so ini adalah sama dengan 4.915. So senang cerita, kamu guna sahaja kita punya rumus ni untuk cari observation yang keberapa. Kalau kamu dapat nombor bulat, okay, kamu akan terus dapat kamu punya median. Tetapi kalau kamu dapat nombor dalam decimal, okay, kamu akan cari mean 2 nombor tu. Okay, simple sahaja. So rumus ni kita akan banyak gunakan untuk lecture yang akan datang untuk cari persentil, kuartal dan sebagainya. Okay, so selesai untuk median. Baik, sekarang ni kita akan masuk kepada mode. Still untuk ungroup data. Okay, so apa dia mode? So mode adalah a set of data when the value that occurs most frequently. Okay, data yang paling banyak muncul ataupun berlaku. So untuk example 7, kamu tengok soalan 1A. Baik, kalau saya tengok data ni, saya ada 3 ni, okay, berlaku sebanyak 2 kali, tetapi 5 berlaku sebanyak 3 kali. So mode dia adalah sama dengan 5. Simple je. Okay, baik, yang B, kalau kita tengok tak ada yang berulang banyak kali, semuanya berulang sekali saja. So ini kita akan letak no mode. Okay, no mode. Baik, C, okay, kalau kita tengok 0.2 sekali je, 0.4, 1, 2, 3. So 0.4 3 kali. Kemudian 0.5 2 kali. Okay, 2 kali. Kemudian 0.7 3 kali juga. So yang paling banyak berlaku adalah 0.4 dan 0.7. So kita akan cakap mode dia adalah 0.4 dan juga 0.7. Ada 2 mode kat situ. Okay, so itu sahaja mode.